akan memaparkan koleksi baju Melayu lelaki yang sangat istimewa dan unik dari biasa, sehingga kan susah bagi saya menyebut nama butik ini. Bersama saya hari ini ialah Encik Idris, pengasas butik ini. Apa khabar Encik Idris? Baik. Jadi saya dari butik Bak Medasina di Taman Tun, Kuala Lumpur. Jadi kita dah beroperasi di sini selama 2 tahun lebih. Jadi inspirasi untuk kedai ini adalah baju Melayu secara amnya. Kalau kita dapat lihat, biasanya rekaan baju Melayu lelaki hampir sama. Jadi apakah keistimewaan atau perbezaan antara baju Melayu lelaki daripada butik ini dengan tempat lain? Secara amnya baju Melayu yang kita buat adalah masih mengekalkan ciri-ciri klasiknya seperti pesak. Pada masa yang sama kita memodernkannya juga. Jadi kita ada juga baju Melayu yang moden, yang tidak berpesak dan mempunyai manik dan sulaman supaya anak-anak muda kita yang mempunyai cita rasa yang unik, dia memerlukan yang lain daripada yang lain. Apa sebenarnya aksesori yang melengkapkan sepasang baju Melayu? Tidak lengkap kalau tak ada samping dan butangnya dan songkok. Apa sejarah songkok dan kaitannya dengan baju Melayu lelaki? Sebenarnya dia datangnya daripada Timur Tengah, sejarah songkok ni. Tapi apabila dia datang sini, dia menjadi salah satu identiti baju kita. Apakah jenis kain yang digunakan ataupun pilihan Encik Idris untuk baju Melayu di sini? Baju Melayu mempunyai macam-macam bahan, daripada yang biasanya kain kapas kepada yang lebih tinggi nilainya adalah kain linen yang seperti saya pakai ini. Encik Idris sempat mengatakan pada saya yang Encik Idris telah mereka sendiri butang baju Melayu ini. Mungkin Encik Idris boleh berkongsi sedikit tentang idea ni? Butang baju Melayu ni yang saya reka adalah unik sebab dia mempunyai batu yang sama dengan cufflink. Desainnya semua seragam, permukaannya lepeh supaya apabila dipakai dia tidak akan berputar. Jadi dia akan tetap seragam apabila dipakai. Jahitan pada koleksi raya ini sangat teliti dan juga kainnya sangat menarik. Mungkin Encik Idris akan berkongsi sedikit tentang kegunaan kain yang telah digunakan untuk koleksi baru. Encik Idris, saya melihat kan ini adalah kain yang sangat berlainan atau istimewa. Jenis kain apakah ini? Ini kain kapas. Ia sejuk, lembut dan kebanyakan orang menggunakannya untuk sembahyang tarawih ataupun hanya memakai bajunya saja. Berapa banyak jenis baju Melayu yang ada, Encik Idris? Sebenarnya perbezaan antara baju adalah reka bentuk di lehernya. Sama ada di butang 5 ataupun butang 3 bentuk teluk belanga ataupun dikatakan reka bentuk Johor. Kemudian ada baju Melayu yang memaparkan reka bentuk baju kurta yang poketnya di tepi. Adakah baju Melayu lelaki ini mendapat inspirasi daripada negara lain seperti negara India ataupun Indonesia? Sememangnya ya. Seperti kurta tu, poketnya di tepi supaya apabila meletak kunci ataupun telefon bimbit tidak menonjol sangat. Jadi dia pun tidak jatuh, senang jatuh di tepi. Dan di sini juga ada menjual berbagai-bagai jenis sarung dan berbagai jenis harga dan juga kualiti. Mungkin Encik Idris mahu berkongsi sedikit tentang kualiti ataupun perbezaan sarung-sarung ini. Sarung-sarung ini agak unik disebabkan oleh kehalusan jahitannya dan kepadatan jahitannya, benangnya, membuatkannya tahan lasak, sejuk dan selesa dipakai. Dari mana asal kain sarung ini, Encik Idris? Sarung ini kebanyakannya daripada Indonesia, di mana banyak ciri-ciri desain dan reka bentuknya adalah unik dari segi warnanya dan corak yang ada di atas kain pelekat ini. Dan di sini juga ada sepasang baju Melayu agak menarik kerana sampingnya agak berbeza daripada yang biasa. Mungkin Encik Idris mahu berkongsi perbezaan apa yang dipakai oleh Encik Idris dan di atas patung ini. Samping yang saya pakai adalah samping biasa, tetapi samping ini reka bentuknya adalah reka bentuk pokok. Jadi dia seolah-olah gambar. Jadi bukan lagi motif ataupun apa. Jadi bila dibuka, ia memaparkan gambar
seperti gambar yang yang dilukis. Ya. Rekaan baju Melayu lelaki agak terhad pada zaman ini. Mungkin kerana pereka-pereka lebih menggemari rekaan baju wanita. Bersama saya sekali lagi adalah Puan Ida daripada butik Sirih Pinang. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Tasha? Baik. Boleh cerita tak ataupun berkongsi apa perbezaannya baju Melayu pada zaman ini dengan zaman dahulu? Secara am ya, jika kita lihat baju Melayu ada dua jenis ya, baju Melayu cekak musang dan baju Melayu teluk belanga. Jika dibandingkan baju Melayu pada masa dahulu dengan sekarang, tak terlalu banyak perbezaan. Adakah samping itu aksesori yang penting? Pada pendapat saya, sampin tu sebenarnya memang penting untuk dipadankan dengan baju Melayu. Kerana sampin tu melambangkan orang kata identiti masyarakat kita sendiri, masyarakat Melayu. Sebenarnya apa yang melengkapkan satu pasang baju Melayu lelaki? Bagi baju Melayu cekak musang, kita padankan dengan butang. Biasanya ada baju Melayu yang mempunyai 5 butang dan 3 butang. Selain itu juga, songkok juga memainkan peranan. Dan boleh dipadankan bagi yang berminat mengenakan capal yang mana boleh kelihatan agak ringkas. Apakah tema warna yang digunakan untuk tahun 2009 ni? Lebih kepada warna-warna tanah kerana memandangkan cuaca yang agak orang kata panas ya. Jadi warna yang agak terang hanya mempunyai permintaan sedikit. Dan adakah butik Sirih Pinang lebih kepada konsep contemporary ataupun traditional? Bagi pakaian yang siap, kita lebih kepada tradisional kerana permintaan untuk contemporary tidak kadang-kadang tidak bersesuaian untuk sesuatu majlis. Jadi kita lebih pada tradisional. Di sini merupakan proses pertama kita ya. Di bengkel ni kita bahagikan beberapa bahagian. Bahagian ni ialah bahagian pertama iaitu menggunting kain yang telah disusun atur pola sebenar. Jadi selepas proses ini, baju ni kemudiannya dicantum menjadi salah satu hasil kerja jahitan, kemudian sulaman. Selepas itu, proses memasang manik. Dan mari kita lihat proses itu. Seterusnya proses sulaman. Di sini kita boleh lihat salah satu sulaman yang telah siap akan dipasangkan pada frame. Kemudian barulah dipasang manik. Untuk memasang manik akan menggunakan jarum khas. Ini jarum khas untuk memasang manik. Dari manakah asalnya manik-manik ni semua? Manik yang kita gunakan sebenarnya menggunakan manik yang diimport khas daripada Jepun. Ianya agak berbeza dengan manik dari lain. Kadang kilauan dia lebih cantik. Saya dapat lihat di sana pun ada beberapa lagi proses jahitan manik. Apakah yang sedang berlaku di sana? Di sana merupakan kerja-kerja akhir bagi menyiapkan sesuatu pakaian. Jika Tasha lihat di sini merupakan proses terakhir bagi baju yang telah siap disulam. Iaitu proses memotong lebihan kain yang terdapat pada sulaman. Selepas itu barulah ditambah dengan manik. Setengah baju ada juga dilakukan secara manual menggunakan jarum jahit biasa untuk pembuatan manik dan selebihnya akan dilakukan dengan menggunakan jarum khas. Kemudian lepas semua proses ini berlaku, apa pula yang akan terjadi? Selepas kerja-kerja akhir, proses yang terakhir ialah menggosok pakaian yang paling penting. Di sini kita boleh lihat pakaian yang dah telah siap digosok. Apabila sesuatu pakaian sudah siap digosok, di sini kita boleh nilai akan kecantikan dan kekemasan kebiasaannya. Jadi dia siap digantung. Jadi inilah proses terakhir dan terjadilah sebuah ataupun sehelai baju kurung yang cantik. Jadi begitulah sepasang baju kurung dihasilkan. Jangan ke mana-mana kerana Sirih Pinang akan memaparkan koleksi indahnya hanya di Fashion Diraya. Apakah yang dipakai oleh kaum lelaki untuk Hari Raya? Mungkinkah 3 pelajar daripada IFTC ini menyediakan satu rekaan khas untuk kaum lelaki pada Hari Raya? Apa kata kita bertanya sendiri dengan mereka? Najib, apakah rekaan Najib untuk kaum lelaki? Saya menggunakan konsep kaftan, di mana selama ini kaftan selalu sering dipakai oleh wanita sahaja. Tapi saya telah memberi nafas baru kepada Teluk Belanga, di mana ciri-ciri Teluk Belanga tradisional itu masih ada di kaftan saya. Di mana dapat diperhatikan di sini adalah
leher teluk belanga saya dan juga kocik yang besar. Ada 1, 2 dan 3. Dan saya buat kaftan dan agar baju ini juga, kalau kamu perhatikan pada lakaran ini, saya telah menyuai padankan bahagian atas baju saya, kaftan dengan seluar palazzo. Mungkin Julian nak kongsi sedikit rekaan Julian? Rekaan saya untuk Hari Raya musim ni adalah berwarna cerah sikit, iaitu saya menggunakan warna kelabu dipadankan dengan songket yang berwarna hijau dan merah jambu. Bagaimana anda bekerja sebagai satu kumpulan? Bagi saya, untuk kita bekerja sebagai satu kumpulan dengan harmoninya, persefahaman antara kita itu adalah penting. Kita tidak boleh bersikap terlalu mementingkan diri sendiri. Bagi saya, idea setiap daripada ahli kumpulan kami bertiga amat penting, dan biasanya kami akan bertumpul dan kami akan berbincang untuk mencari jalan penyelesaian dan juga fabric yang terbaik, design yang terbaik, rekaan mana yang terbaik akan kami kumpulkan bersama-sama. Dan apabila kita sampai ke satu keputusan mutlak, di situ kami akan buat keputusan, kami akan memilih rekaan ini dan kami akan mengagih-agihkan tugas supaya agar kami masing-masing mempunyai tanggungjawab masing-masing, dan satu hari ia akan sempurna dengan di mana rekaan itu dapat kami terjemahkan dalam bentuk fabric dan baju yang apabila dipakai oleh orang ramai ataupun kepada kaum lelaki, khususnya ketika kami membuat baju Melayu, akan terletak cantik di badan kepada pemakai. Selain pada fabrik yang biasa digunakan untuk baju Melayu, apakah fabrik yang Zul ingin mencuba untuk rekaan baju Melayu zaman ini? Bagi saya, fabrik untuk Hari Raya adalah penting dari segi keselesaan cara pemakaiannya dan juga tahap serapan peluh pada baju, kerana hari tersebut semua kebanyakan mereka yang menyambut Hari Raya akan memakai dari pagi hingga ke petang untuk melawat sanak saudara di kampung atau juga di bandar. So bagi saya, kualiti kain tersebut dan juga warna yang digunakan juga adalah amat sesuai semestinya pada siang dan juga malam. Sekarang saya sedang mempersiapkan lakaran terakhir saya untuk baju Melayu. Memang memenatkan. Setuju dengan kawan saya tadi. Saya akan menyiapkan juga sentuhan akhir saya dalam desain saya ini. Seperti yang dapat saksikan, rekaan saya sudah pun hampir 80% siap. Sekarang saya cuba memotong kain untuk bahagian kocik hadapan rekaan saya. Penat memang penat, tetapi berbaloi dan ia memberi satu kepuasan kepada saya. Saksikanlah rekaan kami Di pentas peragaan, Fashion di Raya. Abang Idris, apa perbezaan antara 3 baju ni? Adalah baju Melayu klasik yang mempunyai ciri-ciri 50-an. Kemudian ini mungkin cita rasa terkini ala jeans, denim. Kemudian baju Teluk Belanga, style Johor. Bahannya adalah linen. Dan apa pula persiapan terakhir Abang Idris sebelum baju-baju ini diperagakan? Kami akan membuatkan aksesori yang lebih canggih seperti butang membentuk keris. Jadi menunjukkan ciri-ciri ala kemelayuan.
Itulah dia koleksi daripada Bak Medasina. Butik ini mempunyai caranya tersendiri. Dan apa pendapat anda tentang koleksi yang telah keluar tadi? Syukur, Alhamdulillah. Segalanya berjalan lancar dan saya berterima kasih kerana rezeki yang telah Allah berikan. Apa pula impian untuk Bak Medasina selepas ini? Saya berharap fashion saya dapat diterima ramai. Dengan itu, saya mengakhiri segmen ini. Jumpa lagi selepas ini. Saya kini bersama Kak Ida daripada butik Sri Pinang dan dia akan berkongsi sedikit tentang koleksinya. Kak Ida, apa sebenarnya perbezaan baju Melayu lelaki daripada Sri Pinang dengan tempat lain? Kita cuba mengekalkan potongan tradisional dan paling utama adalah mengutamakan kehalusan kualiti jahitan kita lah. Apa perasaan Kak Ida untuk kali pertama baju Melayu lelaki ini diperagakan? Begitu bertuah kerana ini adalah koleksi pertama dari butik Sri Pinang. Itu dia satu pertunjukan fashion daripada koleksi lelaki Sirih Pinang. Tentu Kak Ida lega setelah koleksi Kak Ida habis keluar tadi. Ya, berbaloi dengan persiapan yang kami lakukan lah. Dan apa pula idea yang akan datang selepas ini? Kami di butik cuba menghasilkan rekaan yang agak lebih berbeza lah daripada tahun ini. Kini saya bersama 3 pelajar daripada IFTC dan mereka akan berkongsi tentang persiapan terakhir mereka untuk hari ini. Antara persiapan terakhir yang saya lakukan adalah untuk meletakkan manik dalam buci di atas bahagian leher, juga butang, dan akhir sekali saya untuk mencari aksesori tambahan untuk dipadankan dengan rekaan saya. Persiapan terakhir adalah untuk memasang butang pada baju ini dan juga bagi bengkung yang tengah dipakai ini. Bagi saya ialah samping yang akhirnya saya siapkan pada pukul 5 pagi yang begitu penatkan. Dan apakah perasaan anda bertiga? Kerana ialah kali pertama untuk anda bertiga, kan? Semestinya penat satu dan bangga akhirnya rekaan saya dapat direalisasikan daripada kertas ke nyata. Saya rasa gembira kerana baju yang telah disiapkan selama seminggu ini telah berjaya dan nampak hasilnya.
Apa perasaan anda bertiga setelah koleksi anda pada kali pertama yang telah keluar di pentas peragaan? Saya rasa begitu lega, dengan masa yang singkat saya dapat siapkannya juga. Seperti kawan saya cakap, 1 minggu memang tak cukup, tapi kita dah siapkan baju kita. Saya rasa sendiri bangga setelah penat lelah untuk menyiapkan rekad itu dan akhirnya hasil dapat dilihat. Apa pula impian anda setelah tamat pengajian nanti? Impian saya ingin mewakili Malaysia dengan menggabungkan kesenian Melayu di mata dunia. Bagi saya ingin mempelajari budaya lain. Saya pula semestinya ingin mencipta nama saya sendiri di Najib Salman dan mempunyai pelanggan saya sendiri. Itulah dia persembahan menarik pada pelajar IFTC. Dengan itu saya mengakhiri episod kali ini. Sekian, terima kasih daripada kami dalam Fashion di Raya. Simple. Menyebarkan. Fashion di Raya menunggu. The things I do. Get